Jadi situasi banjir di Pahang menunjukkan tren pulih yang positif, akan tetapi memasuki tahun baru 2024, apa lagi risiko banjir yang perlu difikirkan agar bencana seperti ini tidak berulang? Hilal Azmi bersama dengan pencarah kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah atau UMPSA, Dr. Noram Irwan Ramli untuk merungkai apa jenis risiko yang perlu diberi perhatian untuk menguruskan isu banjir. Baik, saya masih lagi berada di negeri Pahang yang mana pada kali ini kami cuba mengikuti dan cuba memahami bagaimana bencana banjir yang berlaku di Pahang juga boleh kita pelajari. Sebab kita tinggal beberapa jam saja lagi untuk masuk ke tahun 2024 dan pastinya untuk tahun 2024 teknologi pun telah canggih, pengetahuan juga sudah canggih, maka kita perlu bergerak ke depan sebab banyak perkara yang berlaku dan memang akan berlaku. Contohnya hujan. Memang akan berlaku dan sentiasa akan berlaku setiap tahun. Tambah-tambah pula macam negara kita ini adalah negara yang iklimnya bersifat khatulistiwa dan kita akan terdedah dengan pelbagai jenis faktor cuaca yang boleh memberikan kesan kepada kehidupan kita. Salah satunya adalah banjir. Dan yang akan bersama saya pada kali ini adalah Dr. Noram dari Universiti Malaysia Pahang yang akan kita bincangkan tentang bagaimana untuk kita menguruskan risiko berkaitan dengan banjir yang berlaku di Pahang. Terima kasih Dr. Noram kerana sudi bersama kita di Astro Awani. Terima kasih saudara Hilal kerana sudi menjemput saya. Okey, baik. Sekarang ni kita dekat Maran ni Dr. Noram. Kalau tadi kan saya lalu dekat kawasan Maran ni, kadang kita tengok ada banyak projek-projek yang kalau kita tengok pada pandangan doktor banyak projek yang berlaku. Okey. Dan Dr. Noram kita tahu pakar berkaitan dengan angin. Okey. Dekat Malaysia ni Sungai Pahang ni adalah mempunyai lembangan sungai yang paling besar dan paling berisiko dengan banjir dan pastinya faktor angin juga akan memberikan kesan. Okey, macam mana kalau pada pandangan Dr. Noram menuju ke tahun depan, kita dah berlaku banjir tahun ni tapi banjir tahun ni alhamdulillah tidaklah begitu kritikal dari segi kesan fizikalnya. Pada pandangan doktor, macam mana kita nak mendepani tahun depan berdasarkan risiko-risiko berkaitan dengan banjir ni kat Pahang? Okey, sebelum tu mungkin kita perlu fahami definisi banjir. Banjir ni apabila air larian yang turun akibat hujan berkumpul dan bertakung. Dan kalau jika dia berkumpul di kawasan yang bukan boleh kata kepadatan penduduk dan juga tempat-tempat orang awam, dia tidak dipanggil banjir. Tapi banjir berlaku apabila dia berada di kawasan-kawasan penduduk. Jadi sebenarnya hujan yang kita terima berdasarkan laporan dari Met Malaysia dan juga saya rasa malam tadi sebelum ini pun Astro Awani dah temu ramah Met Malaysia, taburan hujan di Malaysia hampir sama pada setiap tahun. Walaupun trendnya ada sedikit berubah-ubah, mungkin ada sedikit cepat pada bulan 10, ada sedikit lambat bulan Januari, tapi jumlah taburan hujannya masih serupa. Di mana kita masih berisiko menerima hujan setiap tahun dalam bentuk trend yang hampir serupa walaupun dalam masa yang berbeza. Jadi perkara hujan ni kita tak boleh tolak. Kerana hujan ni hujan yang pasti akan datang, fenomena. Tapi bagaimana, macam Tuan kata tadi, ada tak kawalan lain yang kita boleh buat? Sebab hujan tak boleh kawal, tapi mungkin faktor lain yang kita boleh kawal untuk mengurangkan risiko bencana banjir, terutama di kawasan-kawasan yang penduduk berkeberatan tinggi. Jadi macam kalau sebab kita tengok betul cakap doktor tu juga. Sebab kalau kita tengok daripada rancangan Malaysia kedua sampailah yang terbaru, rancangan Malaysia tetap ada peruntukan-peruntukan khas berkaitan dengan banjir dan sebagainya. Namun demikian data mengenai kejadian-kejadian banjir, data berkaitan dengan laporan berkaitan dengan banjir telah meningkat hampir 5 ke 10 kali ganda berbanding kali pertama pada rancangan Malaysia kedua yang lalu. Jadi pada pandangan doktor, apa jenis risiko yang mungkin kita boleh kawal di peringkat mungkin perlu dibuat dasar ataupun perlu di peringkat pengoperasian negara ini, macam mana? Okey, saya melihat dasar dalam RMK memperuntukkan bajet untuk mengurangkan risiko banjir itu dah cukup baik sebenarnya. Cuma kita kena fikirkan perkembangan dan pembangunan negara kita. Risiko bertambah seiring dengan pembangunan. Maknanya mungkin pada RMK 2 nilai yang diperuntukkan mungkin tak sama lagi dengan RMK ke-12. Begitu juga dengan isu kawalan. Mungkin kawalan pada
dari segi dasar dan peraturan pada sebelum ini tak lagi sesuai sekarang. Sebagai contoh, bila kita nak menguruskan risiko banjir, kita mengambil kira banyak faktor dan mungkin kita tak boleh orang kata hanya menuju ataupun melihat kepada faktor hujan saja. Mungkin kerana faktor hujan ni adalah di luar kawalan kita. Jadi mungkin faktor lain seperti faktor air larian. Bagaimana nak menguruskan air larian ataupun tebatan banjir ataupun sistem peparitan yang sesuai. Ataupun mungkin ada kawasan-kawasan yang memang kita tak boleh nak bangunkan supaya dia adalah merupakan kawasan simpanan air. Jadi perkara ni yang kita boleh kawal secara secara kawalan ia boleh dikawal. Tapi kalau hujan kita tak mampu kawal. Okey, jadi maksudnya nak uruskan air larian, nak uruskan perparitan dan sebagainya ni juga memerlukan kerjasama dari pelbagai agensi, pelbagai kementerian terutamanya. Sebab kalau contoh, sepanjang saya berada di Pahang ni, setakat yang saya tengok dari tahun lepas atau tahun ini, sejak projek-projek besar seperti ECRL ataupun Central Spine Road ataupun Jalan Lingkaran Tengah dan juga projek-projek berkaitan dengan proses naik taraf jalan untuk membantu menguruskan banjir, projek-projek ini yang menyebabkan berlakunya air naik luar biasa di kawasan-kawasan yang terbabit dengan banjir ini. Jadi apa mungkin cadangan daripada doktor yang mungkin berdasarkan pengetahuan dan juga kajian yang doktor buat? Berdasarkan pandangan pihak tuan tadi, berdasarkan mungkin pembangunan yang masa kini. Bila kita buat pembangunan, kita secara langsung telah mengubah rupa bentuk muka bumi. Mungkin sebelum ni air larian boleh lalu dengan mudah, tapi bila kita ada satu naik taraf jalan, struktur baru seperti landasan kereta api, air dah tak boleh mengalir. Itu mungkin faktor-faktor yang sebenarnya saya merasakan mereka sudah mengambil kira ketika mereka bentuk. Cuma mungkin pengoperasiannya, bagaimanakah ketika setelah projek ini selesai ataupun ketika projek ini berjalan, bagaimana ia perlu diurus. Kalau kita ada, walaupun mereka bentuk, mungkin air larian ni boleh lalu melalui longkang sementara dan sebagainya, ia mungkin mengurangkan risiko, itu nombor satu. Tapi selepas pembangunan ini selesai, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan atau siapa yang perlu mengurusnya? Dan salah satu lagi faktor yang saya melihat, mungkin ketika mereka bentuk, jumlah pembangunan dalam lembangan hanyalah lebih kurang ataupun kawasan ekonomi adalah lebih kurang 50%. Tapi selepas pembangunan selesai, mungkin kawasan kegiatan ekonomi sudah berkembang menjadi 60-70%. Apabila kegiatan ekonomi berkembang, automatik air larian akan bertambah. Dan mungkin reka bentuk yang mereka sudah ambil kira ketika nak mereka bentuk landasan ke menaik taraf jalan itu dah tak mampu menampung. Itu yang mungkin secara jangka panjang kita perlu untuk melihat kembali secara holistik. Jadi maksud doktor kalau melihat secara holistik tu ya mungkin perlu diperlihatkan dan perlu dibincangkan. Jadi mungkin langkah ataupun pendekatan yang paling bagi saya efektif yang mungkin doktor boleh bayangkan untuk memastikan isu-isu seperti ini tidak lagi berulang. Sebab tahun 2024 dah ni, kita dah nak masuk tahun baru dengan teknologi yang canggih ni, takkanlah kita tak ada jalan kan? Satu adalah keberkesanan kerjasama agensi. Saya rasa yang ni banyak dah di-highlight. Kedua, saya rasa dalam tahun 2024 menjelang lagi 2 hari ni, kita dah ada teknologi kecerdasan buatan generatif AI. Jadi ini antara mungkin dalam kecerdasan buatan generatif kita mengambil kira banyak parameter. Dan kalau kita tengok banjir sebenarnya, kalau kita fokuskan hanya hujan, dia hanya dapat model hujan. Tapi kalau kita boleh modelkan sehingga kesan banjir adalah sebab hujan, sebab perubahan bentuk muka bumi, pembangunan dan juga ekonomi yang kebesaran ekonomi setempat. Jadi kalau permodelan ini boleh dimodelkan, walaupun kita tak ada nilai hujan, kita dah boleh menjangkakan kalau hujan berlaku, apakah risiko yang bakal berlaku di kawasan tersebut dengan teknologi kecerdasan buatan generatif ataupun artificial intelligence ni kita kata. Okey, baik. Faham doktor. Okey, mungkin yang terakhir secara summary-nya ataupun secara kesimpulannya doktor, kalau kita tengok balik apa mungkin cadangan doktor kepada pihak pembuat dasar ataupun apakah pendekatan yang mungkin boleh diambil kalau sebagai penduduk
Okey. Dalam membantu kita untuk memastikan kita dapat uruskan risiko banjir ini dengan baik. Dalam apa pun jua bencana, apa pun ancaman, perkara pertama adalah penilaian risiko. Pembuat dasar perlu ada penilaian risiko yang agak orang kata holistik. Bukan hanya melihat kepada satu parameter, macam contoh saya kata, tengok jumlah hujan. Kita tak tengok pun keadaan lembangan. Kita tak tengok pun keadaan kepesatan ekonomi. Okey, itu satu. Jadi kalau penilaian risiko diambil, kemungkinan reka bentuk seperti naik taraf infrastruktur ni sudah pasti mengambil kira risiko-risiko yang bakal berlaku. Walaupun mungkin kosnya akan bertambah. Jadi secara keseluruhan untuk orang awam dan juga pun sama juga. Kita perlu melakukan penilaian risiko. Kalau nak beli rumah, ini mungkin agak tak suka sikit sebenarnya, tapi mungkin kita boleh lihat adakah kawasan ni pernah berlaku sejarah banjir dan sebagainya. Dan itu mungkin cadangan saya, apa-apa pun penilaian risiko ni adalah satu kemestian sebelum kita membuat tindakan. Baik, baik. Terima kasih doktor, dan inilah dia Dr. Noram Irwan Ramli, iaitu dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah yang sudi berkongsi kepada kita. Terima kasih banyak, dan kami pun berada di Tasik Maran ni. Ini adalah antara tasik yang berfungsi untuk proses mengawal urusan air larian ataupun run off water. Okey, itu saja laporan saya bersama dengan juru kamera AB Yuza dari Maran Pahang untuk Astro Awani.